الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, dan hadis ini dinilai hasanun sahihun, hasan sahih. Tuan-tuan, apa maksud hasan sahih? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa apabila satu hadis itu mempunyai banyak rantaian sanad dia, matan sanad dia banyak, jalur sanad tu banyak. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa ada sanad pertama dinilai hasan, dan ada juga sanad yang seterusnya dinilai sahih. Sebab itulah sebahagian para muhaddithin menyebut definisi yang dipilih ataupun yang digunakan oleh Al-Imam Tirmizi iaitu hasanun sahihun, hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Tirmizi dalam sunannya. Direkodkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang belajar ilmu hadis, dia akan tahu bahawa lafaz tahammul wal ada, bagaimana seorang perawi itu mengambil hadis daripada perawi yang lain, disebut sebagai tahammul wal ada. Dan ini menggunakan, Anas bin Malik menggunakan sami'tu, aku mendengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda yang besar. Dia tengok sendiri, dia duduk dalam satu majlis dan dia dengar sendiri lafaz yang diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting tahammul wal ada ni, lafaz-lafaz seperti haddatsana qala fulan qultu dan sebagainya. Ini penting bagi pengkaji hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, apabila hadis itu dimulakan dengan qala Allah tabaraka wa ta'ala, faham kita bahawa hadis ni ialah hadisun qursiyun, hadis kursi. Lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya datang daripada Allah yang azza wa jalla. Hadis kursi ini boleh jadi hadis ni jadi sahih, dan hadis kursi boleh jadi hadis ni jadi hadis yang lemah ataupun maudhu', boleh jadi. Kena tengok bagaimana penilaian para ulama muhaddithin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ibni Adam, wahai anak-anak Adam. Siapa anak Adam ni? Kita semua. Kata, tak, saya keturunan Nabi Ibrahim. Kan? Betul ke? Sanad tu kena ke? Macam mana nak memastikan sanad keturunan kamu sampai kat Nabi Ibrahim? Kan? Tapi yang tak ada khilaf, kita keturunan Adam alaihi salam. Tak ada khilaf itu. Kita mai daripada bapa yang sama, Nabi Allah Adam alaihi salam. Benar? Ya ibni Adam, wahai anak Adam, innaka mad'autani wa rajautani. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, jika sekiranya kalian berdoa bersungguh-sungguh kepada aku dan juga mengharapkan doa kalian diterima oleh aku. Dua benda ni. Satu, dia berdoa. Yang kedua, doa dia tu dia harap Allah terima doa dia. Allah dengar doa dia, permintaan dia, rintihan dia. Wafartu laka ala ma kana fiki wa la ubali. Aku akan berikan keampunanku kepadanya
dan aku tidak peduli wala ubali. Tuan-tuan, aku tak peduli ini bukan lafaz daripada saya untuk nak bagi seronok saya punya ceramah ni, bukan. Wala ubali itu matanya ada dalam hadis. Bermaksud Allah berfirman, wala ubali, aku tak peduli jika mereka berdoa bersungguh-sungguh kepada aku dan mengharapkan doa mereka diterima oleh aku. Aku ampun dosa mereka. Aku tak peduli semua itu. Kemudian, ya ibni Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, jika sekiranya dia datang kepada aku dalam keadaan membawa dosa setinggi langit. Kata ulama muhaddithin Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadhi bi Syarah Sunan Tirmidzi, Mubarak Furi mengatakan bahawa dhunubuka ananas sama itu bermaksud langit yang kita duk nampak tu. Tinggi ke rendah tu kan? Tinggi lah. Tak kita tengok tu langit tu. Mubarak Furi itu bermaksud dalam mensyarahkan hadis Sunan Tirmidzi ini. Bila kita tengok sayur langit tu, itu lau balaghat dhunubuka ananas sama, dia mai dekat aku dalam keadaan membawa dosa dan kesalahan setinggi langit. Dosa apa tinggi langit ni? Allahu a'lam. Ya. Thumma astaghfartani, kemudian dia kembali kepada aku dan dia mohon ampun kepada aku. Dia bertaubat balik. Ghafartu laka wala ubali, aku tak peduli, aku akan berikan keampunanku kepada dia. Syarat dia bertaubat dan kembali sungguh-sungguh pada aku. Dia berazam tak mau kembali balik pada zaman jahiliah dia. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi turabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika sekiranya kau datang kepadaku dalam membawa kesalahan memenuhi seisi bumi ini. Seisi bumi ini. Besar mana bumi ini? Hak macam kita duk tengok ni lah. Tuan-tuan, Kedah ni pun besar dah. Pahang pun besar dah. Malaysia tu kan? Di seisi bumi dia bawa kesalahan itu kepada Allah. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian dia datang kepada aku dalam keadaan dia tidak mensyirikkan aku walaupun dengan sesuatu perkara. Itu syarat tak syirik. Yang buat main-main dalam bab akidah syirik ni tuan-tuan. Sebab itulah hadis riwayat Imam Muslim, la tusyriku billahi syai'a wa la tazni wa la tusriqu wa la tasni wa la taqtulu auladakum. Jangan mensyirikkan Allah. Nak tahu syirik tak syirik ni kena ngaji, kena menuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Jangan pandai-pandai, rujuk ahli dia. Takut kita duk pasal macam betul pipi depan Allah buat benda syirik. Tuan sekalian, tanya ahli dia, tanya orang dalam bidang dia sama ada benda ni betul ataupun tidak. Kalau kita sama-sama, no? Dia datang kepada aku dalam keadaan tidak mensyirikkan aku walaupun sesuatu perkara, la ataituka. Apa maksud la ataituka? Aku akan datang kepadanya. Datang tu bukan bermaksud bergerakkan macam manusia. Jangan faham macam tu. La ataituka bermaksud aku dekat dengan dia bi qurabiha maghfiratan. Ya, seperti dia datang kepada aku. Maknanya dia mai dekat aku bawa dosa seisi bumi. Aku pergi kat dia untuk beri keampunan aku kepada dia seperti seisi bumi juga. Allahu Akbar. Hadis ni hadisun maqbul. Orang belajar ilmu hadis dia tahu hadis ni ada dua pembahagian. Hadisun maqbul wal hadisun mardud. Hadis yang diterima dan hadis yang tolak. Hadis ni diterima oleh para ulama muhaddisin. Maka pengajar ringkas daripada hadis ni, Allah Subhanahu wa taala nak agak kita bahawa cepatlah kembali dekat dia. Cepatlah kembali kepada dia sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil kita dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan jiwa kita, hati kita yang tidak bersedia pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Baik, kita sambung pembacaan kita. Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Baik, tuan-tuan sekalian. Pada pagi subuh ni
Kita masuk pada buku surat 227 pada bab yang ke-9, iaitu pada bab menyatakan tipu muslihat iblis terhadap orang-orang zuhud. Dia kena kat zuhud malam ni, pagi subuh ni, dia kena dekat orang-orang zuhud. Jadi kita akan tengok tuan-tuan, apa maksud zuhud yang sebenar dan bagaimana tafsiran salafun salih, ulama-ulama salaf dalam mensyarahkan atau memberikan definisi zuhud itu di sisi syarak. Bukan zuhud ikut akal kita, dia kira zuhud ni. Tak. Tengok syarak. Syarak kata apa? Sebab tu kalau kita belajar ilmu, apa-apa ilmu mutaskilan, kalau kita belajar ilmu definisi ke apa, ta'rif, dia akan bagi kat kita lughatan wal istilahan, kan? Lughatan wa istilahan. Lughatan betul tak semestinya istilah dia betul. Entah tak? Lughatan dia suruh lughah bahasa. Bahasa dia faham macam tu. Mustalah ataupun istilah faham macam lain. Istilah ni merujuk kepada bidang-bidang dia. Contoh dalam fiqh ada mustalahat al-fiqhiyah, ada istilah-istilah yang orang hadis tak faham, orang fiqh saja faham. Ada istilah-istilah hadis yang mana orang fiqh tak faham istilah tu. Itu disebut sebagai istilah, definisi istilah mengikut bidang-bidang tertentu. Jangan kata, aku tahulah aku pandai bidang ni, pandai bidang tu saja, bidang lain tak pandai. Itu penting. Kita nak tengok dalam kotak ataupun dalam ilmu yang bagaimana. Baik, kita tengok tuan sekalian. Perenggan yang pertama, Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih mengatakan bahawa ada orang awam yang pernah mendengar celaan terhadap dunia yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu dia melihat jalan keselamatan ialah dengan meninggalkan dunia. Dia tidak tahu bahawa bukan dunia itu yang harus dicela. Ada sebilangan orang-orang zuhud ni tuan-tuan, dia duk baca ayat Al-Quran, la'ibu wa lahu wa zinatul hayatid dunya, kan? Dunia ini adalah tempat permainan, tipu daya, perhiasan dunia. Dia duk baca ayat-ayat tu, kemudian dia tolak semua dunia. Beli baju baru, tak mau dunia. Beli kereta baru, tak mau dunia. Aku nak pakai kereta ni, kereta turun saat mati, tak apa, zuhud. Kan? Baju pun koyak sana, koyak sini. Ya kan? Kata, hang belilah baju lain, belilah kat anak hang baju lain. Zuhud. Dia ada bohyak zuhud lah. Semua zuhud. Kan? Jadi kita tengok apa definisi makna zuhud yang sebenar ni, mengikut salaf dan mengikut sahabat Nabi SAW dalam memberikan definisi zuhud tu. Tuan-tuan, baik, kita tengok dulu. Maka iblis memperdayakannya dengan berkata, engkau tidak akan selamat di hari akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia. Ini alasan mereka. Dia kata, tinggal dunia, kita selamatlah akhirat. Betul, tinggal dunia tu lagu mana? Lagu mana yang kata tinggal dunia tu? Takkan semua ni tinggal dunia. Seketika itu pula dia pergi ke gunung. Ibnu Jauzi sebut dah. Ada zaman dia 500 Hijrah, tuan-tuan. Imam Ibn Jauzi ni, dia ulama kurun yang ke-6. 561 kot, kalau tak salah saya dia wafat. Jadi maknanya lebih kurang dalam dia kurun yang ke-6, 600 Hijrah ke bawah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah 700 Hijrah ke atas. 700 Hijrah, zaman kurun 700, ini dua individu yang berbeza. Jangan duk tibai sama, tak sama tuan-tuan. Al-Imam Ibn Jauzi lain, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah lain. Dua individu yang berbeza. Imam Ibn Qayyim itu yang mengangkat I'la al-Muwaqqi'in, Zadul Ma'ad. Imam Ibn Jauzi yang mengangkat Al-Mawdu'at dan sebagainya. Itu individu yang berbeza. Al-Imam Ibn Jauzi, tuan-tuan, pada zaman dia 600, kurun 600 Hijrah, ada dah puak-puak ni. Kata, dunia aku tak mau dunia. Aku nak pergi duduk kat gunung. Jadi kita akan tengok. Dia pun ada dalil juga putuskan. Mereka buat lebih. Itu nak kena pergi faham dia dalil yang difahami oleh agama ni lagu mana. Jangan kira ada dalil ya tuan-tuan. Kerana kefahaman agama tu penting, kefahaman dia betul. Sebab tu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan kepada dia, Allah berikan kefahaman yang sebenar kepada dia.
Kefahaman dia betul. Yufaqih. Apa maksud yufaqih? Dia faham betul dalam agama ni. Bukan faham silap, faham betul. Hadis pun dia faham betul, Quran pun dia faham betul. Bukan ikut akal dia. Yufaqihu fi din. Sebenarnya ulama dia sebut al-faqih. Faqih ni maknanya orang yang memahami. Saya nak bela agama. Untuk sekilas, nanti kita akan tengok ada apa tafsiran dan menggunakan nas-nas itu. Baik, kemudian mereka pergi ke gunung, tidak mahu ikut solat berjemaah dan Jumaat serta menuntut ilmu. Solat jemaah pun tinggal, menuntut ilmu pun tak pergi. Yang kedua, ada dua benda ni. Solat Jumaat, tiga benda lah. Solat Jumaat dengan menuntut ilmu. Dia kata, aku tak mahu campur orang. Dia kata, aku nak duduk kat gunung seorang-seorang sebab aku nak khairat. Oh, dia buh ayat tu. Kita tengok. Dia menganggap bahawa inilah yang disebut zuhud yang hakiki, kata dia. Kata ini dah zuhud yang hakiki. Baik, kemudian fasalnya dia mendengar ada orang lain yang juga berbuat hal yang sama. Boleh jadi dia mempunyai keluarga yang terlantar, di rumah, atau ibu yang selalu menangis kerana harus berpisah dengannya. Pertama, pasal dia buat lagu tu, dia kata ada orang buat. Dia pakai ikut orang kan. Ada orang buat apa? Duduk atas tu semua tak jumpa, tak bayar tempat orang solat Jumaat, ada apa semua. Ada orang buat. Cara betul ya. Pertama. Yang kedua, tugas sekalian, dia tinggal, kemudian dia masa yang sama dia ada keluarga-keluarga yang perlu dia memenuhi kewajipan dia sebagai seorang suami ataupun seorang apa-apa sekali. Kewajipan dia. Kalau dia raja, dia tinggal tempat raja, itu kewajipan dia. Kalau dia ada anak-anak dan isteri, dia tinggal kewajipan dia sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan keluarga dia. Kewajipan. Kalau dia ada ibu dan ayah, disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi, ibu dan ayah dia menangis disebabkan dia tinggal. Kalau dia tak kahwin lagi, dia ada mak dan ayah dia duduk di bawah jangan mak ayah dia, dia tinggal mak ayah dia macam tu. Mak ayah dia kata, teriak lah, awak lah, dia tinggal ni. Jaga. Ini dah tuan-tuan. Atau boleh jadi dia tidak tahu sama sekali rukun-rukun solat sebagaimana semestinya. Dia bukan mau mengaji, dia mau zikir ya. Zikir mengaji pun tak. Sampai tak tahu rukun-rukun sembahyang, bacaan-bacaan solat dan sebagainya. Dia tak tahu semua tu. Yang penting zikir. Tahu Allah Alam di Langkawi ke apa? Di pulau, di belah ada satu pulau, ada satu rumah kuning. Dia tengok kat YouTube terus kan, zikir dia tak pakai baju. Kan? Duduk tak pakai baju. Masjid dekat tepi. Dia duduk kat rumah zikir tu. Rumah tu warna kuning. Dicat ni belah Langkawi tu. Ada satu pulau saya pun tak ingat nama apa. Kita sembilan. Zikir, ngaji malah, ngaji tak mau. Ini masalah. Rukun solat dia tidak mengetahui, atau boleh jadi dia mempunyai kezaliman yang tidak boleh dimaafkan begitu saja. Kata Imam Ibn Jauzi. Baik, kemudian tuan sekalian, dia tersusuk melihat muslihat iblis kerana ilmunya yang sedikit, atau kerana dia memang jahil atau reda terhadap ilmu yang dimilikinya. Tuan-tuan, sebab tu kata ulama Al-Imam Ibn Salah dalam muqaddimah ditahqiq oleh Syekh Nuruddin Atir. Nuruddin Atir bila mentahqiq kitab muqaddimah Ibn Salah, dia kata jahil ni ada 3 kelompok. Jahil ni, kelompok yang pertama, dia jahil tapi dia tahu dia jahil. Dia tahu, kata dia tak hati, kemudian dia tak sampaikan ke orang. Yang kedua, dia jahil, kemudian dia sampaikan ke orang. Dia tahu dia jahil, dia tak tahu benda tu, tapi dia duk cerita juga ke orang. Dia duk sampai juga maklumat yang salah tu ke orang. Yang kedua. Yang ketiga, dia tak tahu kata dia jahil. Jadi orang panggil jahil murakkab, bertindan-tindan kejahilan dia. Dia tak tahu, dia tak faham. Dia tak tahu dia jahil dalam bab tu. Dia rasa diri dia pandai. Dia sampaikan benda tu salah dan dia sebarkan maklumat tu. Itu orang jahil murakkab. Kata Nuruddin Atir dalam mentahqiq kitab Muqaddimah Ibn Salah.
Jadi nak kena tanya kita hidup dalam kelompok mana. Kan dah tahu kita jahil, jangan duk sampaikan kepada orang maklumat yang salah. Kan belajar dulu menuntut ilmu. Yakin maklumat tu betul, kita sampaikan. Tak ada masalah. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun ayat benda hak kita tahu. Jangan kita simpankan. Tak apa aku simpan, aku tak reti lagi, aku tak jadi alim lagi. Takkan nak jadi alim tu baru kita nak sampai. Jangan macam tu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, balighu anni, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikan. Kerana Islam ni hak milik semua. Yang penting kita pastikan maklumat itu betul ataupun tidak dahulu. Mana? Baik. Tuan-tuan, dia redha dengan kejahilan dia. Dia tak apa, takat ni aku mengaji pada dah. Lah ni waktu aku nak berzikir ya, aku nak buat ibadat banyak-banyak, kata dia. Dunia-dunia ni aku tak mau, kata dia. Kata kalau kita perhati, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ini definisi yang pertama. Dia tak ada maklumat dalam kitab ni. Saya ambil dalam maklumat lain dalam menonton tambahan. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, kitab Al-Jamu wal Hikam, beliau mengatakan wala tashhad li ahadil bizuhdi fa inna zuhda fi qalbi. Betul tak? Kata Ibn Rajab, janganlah engkau mempersaksikan bahawa seseorang itu telah zuhud. Jangan padu yakin sangat yang kata dia ni zuhud secara lahiriahnya, kerana zuhud itu terletak pada hati. Imam Ibn Rajab kata zuhud ni dekat hati, bukan dekat pakaian, bukan dekat pandai bercakap, bukan dekat kata aku zuhud. Dah, tengok tentang hati tu, bagaimana dia buang ataupun tidak dengan dunia ini, dan bagaimana dia memahami, mempersiapkan dirinya terhadap akhirat. Nanti kita tengok ya, hati. Yang kedua, kalau kita melihat Abdullah ibn Mas'ud dah pernah meriwayatkan, inna arja ma akunu lirizqi idza qalu laisa fil baiti daqiqun. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, peristiwa yang paling aku harapkan untuk memperoleh rezeki adalah ketika mereka mengatakan tidak ada lagi tepung yang tepung yang ada untuk membuat makanan di rumahku. Maknanya dia bersederhana dalam makanan. Bersederhana dalam makanan. Itu zuhud. Bukan tak makan langsung. Bersederhana. Ada Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi. Kemudian Masruq bin Abdul Rahman Al-Hamdani, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh lihat dalam Hilyatul Awliya oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dan Asarul Ghabah fi Ma'rifat Sahabah oleh Al-Imam Ibn Athir. Masruq bin Abdul Rahman Al-Hamdani, dia juga disebut Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Riyalah fi Talab Al-Hadith. Masruq bin Abdul Rahman Al-Hamdani adalah salah seorang sahabat Nabi. Tengok dia kata apa pasal zuhud ni. Dia kata inna ahsana ma akuna dhanna hina yaqulu al-khadim laysa fil baiti fafizun min qamhin la dirhamun. Kata Hamdan, kata Masruq, ketika di mana saya mempertingkatkan husnuzan aku terhadap ketika pembantu mengatakan di rumah tidak ada lagi tepung ataupun dirham. Maknanya dia reda usaha. Masruq bin Rahman ni ikhtiar usaha. Tapi kalau hak tu saya Allah berikan rezeki yang Allah bagi, dia reda. Tu kata hati tu. Dia tak cepat gelomok. Pasal apa lah aku sembahyang dah, aku solat dah, aku doa dah, pasal apa aku tak untung lagi berniaga? Orang lain tak sembahyang pun untung ya. Orang lain tak doa kaya tu, pasal apa aku hak sembahyang kaki mengaji ni tak untung macam dia buat? Ini semua ucapan orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ini kita nak kena belajar. Baik, kemudian kita tengok sikit lagi. Ucapan yang pernah diungkapkan oleh Fudail bin Iyad dalam Tabaqat As-Sufiyah. Fudail bin Iyad mengatakan aslu zuhdi ar-ridha 'anillahi 'azza wa jalla. Akar bagi zuhud ni, yang dikatakan zuhud ni ialah redha terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Maknanya hati.
Bukannya buang dunia tu. Tak mau kereta-kereta, tak mau pakaian-pakaian, tak mau rumah-rumah, tak mau aku nak duduk dalam pondok. Pondok apa dia, nak papan apa ni, baju pun serebeh apa semua. Aku tak mau dunia-dunia tolak tu. Bukan macam tu. Fudai ayat kata kita redha apa dia dengan apa yang Allah tetapkan dalam diri kita, dan juga kita menerima ketentuan daripada Allah SWT. Ini amalan hati. Zuhud fil qalb, pada hati. Baik, kita tengok sikit lagi. Maka andai kata dia banyak berjumpa dengan fuqaha, muka surat 237, tentu dia akan memahami banyak hakikat. Tentang dia akan tahu bahawa bukan dunia itu yang harus dicela. Maknanya kalau dia jumpa dengan orang alim, lepas tu kalau kita nak faham agama, kena tengok alim ulama kata apa. Tengok alim ulama kata apa. Ni tuan sekalian, di Pakistan, kalau tak salah saya, di Pakistan tu ada seorang dia mengaku Imam Mahdi ya. Dia mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi boleh pakai dengan baju kemeja apa semua. Dia mengaku Imam Mahdi. Ada beberapa kelompok tuan sekalian angkat dia, mengiktiraf dia sebagai Imam Mahdi. Kita kata orang ramai angkat, belum tentu. Kita tengok ulama duduk. Ulama Pakistan kata apa? Ulama dunia kata apa? Dia mengaku Imam Mahdi ini satu pengakuan yang besar. Bukan biasa-biasa. Ulama kata apa kat dia? Tak respon apa. Maknanya tak ada nilai. Terus duduk layan geng-geng ni. Kalau layan geng ni, dia lagi menjadi. Jadi orang awam yang tak ada ilmu dia angkat. Kita tengok tokoh-tokoh ulama, Taqi Al-Usmani, salah seorang mufti di bumi India satu ketika dahulu, tak ada apa, tak angkat pun. Itu menunjukkan bahawa dakwah itu ialah dakwah yang batil. Kita saja yang kena mempersiapkan hal-hal untuk menghadapi hal tersebut. Tak payah kita nak mengaku hanya dia betul dah Imam Mahdi sebagainya. Terus dengan amalan dan mempersiapkan diri pada Allah SWT. Bila dia jumpa orang alim, bila dia jumpa fuqaha, baru dia tahu hakikat ilmu. Itu kena menuntut ilmu, tuan-tuan. Bukannya dunia yang harus dicela. Dunia sebab tu ulama kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Orang Islam hari ni dengan teknologi yang ada, mesti kena belajar ilmu teknologi komputer, teknologi apa semua, engineer ke apa, mesti kena belajar. Jangan biarkan orang Islam yang Islam menguasai teknologi pada hari ni. Kita orang Islam kena menguasai ilmu teknologi. Surah Al-Qardawi dalam kitab Thaqafat Ad-Da'iyah, dia pernah menyebut ilmu yang penting bagi pada seorang da'i ialah ilmu terkini, tuan-tuan. Ilmu mu'assirin, yakni ilmu teknologi kita pada hari ini, menguasai ekonomi, teknologi dan sebagainya. Dia kata, aku nak kira mengaji fiqh ya, akidah tauhid ya. Dia nak pergi dia tu lah, taklim tu. Nak pergi kata apa, nak suruh siapa tolong ajak. Ya tak? Maka ini di antara perkara yang harus untuk kita melihat kembali, betul kembali cara fikir ini, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dunia tak boleh kita tinggal, kita hidup dalam ni. Bahkan banyak hadis yang menceritakan tentang kita perlu bermuamalah ataupun kita perlu bergaul dalam masyarakat, hidup dalam masyarakat ini. Antaranya satu saya sebut, iaitu al-mu'minul ladzi yukhalitu an-nasa wa yasbiru 'ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru 'ala adahum. Hadithun sahih, riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Imam Tirmizi dalam Sunnahnya. Yang bermaksud seorang mukmin yang bergaul, yang terjun dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia sabar. Masalah masyarakat ni kan banyak. Saya jumpa geng polis baru ni saja. Sembang geng polis, dia jaga balai. Kata, cik jaga balai lah, mana cerita? Tak, saya terima aduan. Polis ni nak jaga balai tu, tiap hari tu terima aduan lah. Aduan, kata hak paling banyak sekali aduan ialah aduan bergaduh.
Bergaduh tuan sekalian. Tak mai report kat polis lagi, bergaduh duduk kat luar. Dia kata kalau kena kat dia cakap tu lah. Polis cakap dalam balai tu ya. Kan? Aduan. Maknanya dia terima aduan, pergaduhan, kecurangan dan sebagainya. Saya nak sebut bahawa orang yang dituntut oleh agama ialah mereka orang mukmin yang bergaul dalam masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin la yukhalitun nas, mereka tak bercampur dengan masyarakat, wala yasbiru ala adahum, dan tidak bersabar terhadap gangguan dan juga masalah masyarakat. Itu Nabi habaq kat kita. Jadi kita kena pilih, kita nak duduk di kalangan kelompok mukmin yang terbaik ke, ataupun kelompok mukmin yang aku punya cerita, hang punya cerita, aku tak mau ambil hal. Jadi kita kena muhasabah diri kita. Muslimin mukminin rahmatillah, takat itu dulu perkongsian tazkirah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan baca sikit lagi dia berkaitan dengan tipu melalui terhadap zuhud. Kemudian kita masuk satu topik yang baru, iaitu tipu antara orang-orang zuhud dan juga fuqaha. Jadi kita bincang, ada riwayat yang cerita tentang ahli zuhud ni dengan fuqaha, yang orang alim, apa dia punya cerita dia. Nanti kita akan tengok pertemuan akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.